Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cerita sikit pasal motor biru ni. Motor biru ni kalau korang perasan, kau blok baru kan. Macam yang aku cakap yang sebelum ni, owner ni, motor dia parking lama. Aku tak tahu berapa lama dia parking. Dia datang cuma suruh aku tukarkan blok, head baru, piston baru semua. Yang jadi masalahnya sekarang, motor ni, bila aku dah siap pasangkan piston baru, dah pakai blok baru, pakai head baru, dah servis lah semua top set dia, tapi motor ni asap banyak. Lepas tu aku cakap lah dengan owner, kita try running 3 hari, kita tengok asap dia tu boleh kurang tak. Tapi masalahnya dekat sini asapnya tak boleh kurang. Maknanya oil seal dia bocor oil seal grain up. Jadinya owner cakap dengan aku, bang overhaul je lah bang motor tu. Abang overhaul, tukar oil seal baru, tukar bearing baru. Lepas tu check, tengok gear 5-6 dia macam mana. Hari ni kita buka motor ni, kita tengok gear dia. Sebab double R ni yang biasa rosak, gear 5, gear 6, gear balancing. Itu je lah 3 tu yang selalu rosak dengan grain up. Tapi aku rasa motor ni grain up dia okey ni. Sekarang kita buka motor ni, kita basuh-basuh. Barang dia aku dah beli dah. Orang cakap barang asas lah, macam bearing one set, oil seal, gasket, itu semua aku dah beli. Cuma gearbox, gear balancing tu aku tak beli lah, sebab kita tak tahu dia rosak ke tak rosak. Kita buka motor ni, kita tengok. Sekarang kita buka dia punya seat Kita buka dia punya seat, terus kita buka dia punya tangki. Sebab kita nak overhaul. Aku kalau motor tu buat top je, aku tak buka tank dia. Tapi kalau motor setting, biasanya buka juga, sebab nak setting carburetor kan. Blok baru head baru, semua baru. Terus kotak nafas dia ni, dekat bawah kotak nafas ni dia ada 2 hose tau. Satu yang nafas enjin, lagi satu dia daripada power valve punya sistem. Kita cabut, keluarkan kotak nafas, kita cabut throttle dia. Carburetor kita tinggal je kat situ, okey. Kita turunkan sekali dengan carburetor. Benda yang kita kena buka, kabel minyak, kita kena buka kabel tuti dengan teknometer. Teknometer ni RPM Motor-motor yang tak pernah buka lah, orang cakap daripada Kelang lah. Dia dekat RPM punya kabel ni, dia ada satu macam gasket tau. Gasket ni warna merah. Biasanya benda tu kadang-kadang dah hilang. Itu yang kadang-kadang masuk air lah lalu situ. Jadinya kalau benda tu tak ada, korang potong je gasket apa-apa, sumbatkan kat situ. Jadi kita try tengok motor ni ada lagi tak benda. Korang nampak lah tu. Ini semua air ni. Kalau korang bayangkan, kalau tak ada benda ni, macam mana dia masuk air dalam tu. Kalau boleh korang, kalau tak ada benda ni, korang buat sendiri pakai gasket apa-apa. Yang penting dia boleh masuk dekat dalam kabel RPM. Boleh duduk macam gini kan. Okey lah kalau macam tu. Taklah air tu masuk Dia kalau kita nak cerita bab buka ni, dia memang cepat je. Kau nak pasang, gedor nak kena slow-slow. Kalau bab buka ni, benda pun rugi sebab owner ni dia pakai gasket original. Gasket original, style dia macam mana tau, bila kita pasang, dia akan melekat macam ni bila kita buka balik. Senang cerita, memang gasket tu tak boleh dipakai balik lah. Kalau macam gasket kita beli kat kedai ni, dia boleh pakai balik, kita lap-lap sikit boleh pakai balik. Tapi kebaikan gasket original ni, bila kita ikat, kita tak letak gam, dia susah nak bocor. Sebab dia punya material gasket tu, dia memang melekat dengan blok kita. Buka penutup ni, penutup power valve atas dengan penutup power valve sebelah sana. Kita cabut getah ni, kita buka skru 10 yang ada dekat atas penutup power valve ni. Ada 2 geng, satu sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri.
Dia punya belok pun tak hitam lagi sebab baru lagi kita pasang hari tu. Tapi disebabkan asapnya pisang, kita kena buka lagi sekali. Owner pun cakap okey tak apa bang, kita buka power valve ni. Dia buka macam tu dia ke depan. Dia terbalik dia terbalik. Jadinya kita jangan buka macam skru biasalah. Dia kenapa dia jadi ketat macam gitu? Sebab dekat penutup ni dia ada lock dia tau. Lock ni yang penting ni. Kalau tak ada, kadang-kadang power valve ni dia boleh bergesel dekat lubang ni. Sebab tu dekat lubang ni dia ada cooper tau. Dekat sini dia ada cooper. Dia tak nak merosakkan benda ni kat getah ni. Okey. Tunggakan head dia dekat atas ni. Kita buka head dia sebab dia head baru. Stand dia agak menakutkan geng. Motor ni hari tu dia tukar head baru, dia tukar blok baru, dia tukar piston one set baru. Sini kita kena buka kalau tidak ada sangkut kotak ring ni kita kena buka. Kalau tak ada sangkut kita nak buka blok tu. Okey, sekarang kita buka dia punya exhaust Exhaust dia pun hari tu kita dah spray warna hitam high temperature. Kena buka lagi mat. Dedoh mat. Pisang. Buka belakang sekali terus. Taklah orang cakap nanti kita nak pasang mana skru ni. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Okey, jadinya kita longgarkan skru yang pemegang blok dengan head tu ni skru 12 ni. Dia kan kalau macam kita nak buka skru ni, kita kena buka memang daripada nut bukan daripada kepala. Tapi yang 12 ni korang longgarkan macam gitu je. Okey, macam gitu okey lah. Lepas tu 14 yang dekat blok tu kita kena buka habis lah. Sebab dia pegang blok, jadinya kalau korang tak buka habis macam mana nak cabut blok? Dedoh. Semua nak bagi tahu Nanti kau orang cakap alah takkanlah itu pun nak bagi tahu. Aduh. Kita tahan kepala dia, kita buka nut dia Kita jangan tahan nut dia, kita buka kepala dia. Korang cabut dia. Kalau yang 12 tu tak payah cabut pun tak apa, tapi kalau yang 14 tu memang kena cabut dia. Baru kita cabut dia punya head Okey. Head dia baru geng. Tak hitam lagi Okey, sekarang ni head dia. Hari tu aku dah tune carburetor kan semua. Aku dah tune carburetor, dah tune lah. Okey, dia macam gini head dia. Kalau korang perasan bawah je gentung, atas dia kilat. Jadinya two stroke sifat dia memang kena macam gitu Lepas tu korang tengok tu pelak dia basah pisang. Sebab tuti dia campuran tak betul. Aduh, aku macam pisang sebab yelah motor ni baru buat gasket original. Jadinya kita tak boleh pakai balik gasketnya. Jadi kita buang, kita tukar gasket yang lain. Okey, blok ni biasa dia memang 12. Kita pakai 12 common, kita buka. Kadang-kadang bila tangan kita tak kuat, kita pakailah sepanah 14, kita masuk dekat sini. Okey. Bertujuan untuk menguatkan tangan kita. dah macam cikgu bahasa Melayu pula aku ni. Dia kalau yang dekat kawah, dekat sini dia ada susah sikit nak buka. Sebab tempat dia sempit Dia jejak dekat batang power valve tu. Kita harap-harap dia punya gearbox tak rosak Kalau gearbox dia rosak, penyakit dia benda ni kadang-kadang nampak macam senang nak selit benda ni kan. Korang tak kisah macam mana, macam gini ke, tapi elok macam gini lah.
Okey, bila kita nak buka kita macam gini, bila kita nak ketat kita macam gini. Dia macam gitu je kan. Okey, kita masukkan spana. Yang ini kita masukkan belah atas. Kita nak buka. Kita tolak je tu. Okey, macam ni kita nak buka. Tolak macam tu. Kalau kita nak ikat macam gini Okey, itu contoh. Itu contoh. Dia kalau kita longgarkan tapak ni, dia senang sikit nak keluar blok dia. Sebab dia tak cepit blok lah. Kadang-kadang ada motor, dia punya speed blok tu sampai tahap jam dekat blok. Ada setengah motor, dia tak cepit blok. Aku pun tak tahu nak cakap. Tapi nak lagi senang, korang longgarkan je benda tu. Tak payah tunggu dia tercepit baru kau nak longgarkan. Sebab kita baru buka, kita tolak-tolak macam itu pun dah tanggal dengan tali-tali kasut tanggal, geng. Aduh, dedor Alright, sekarang kita keluarkan dia punya blok Okay, time korang nak tarik blok ni keluar kan, korang tengok-tengok sikit lah. Takut dia jejak dekat tank radiator. Okey, sekarang kita buka bahagian magnet dia. Bahagian magnet dia semua kita cabut lah. Apa yang perlu dicabut. Yang pertama sekali ialah casing sprocket. Casing sprocket ni kita cabut. Alright. Okey. Lepas tu kita cabut pipe ni. Pipe kotak dia sini. Kita cabut, kita keluarkan. Sebab benda ni nanti ke time kita nak turunkan enjin, dia mengganggu kan. Alright. Okey, sekarang kita buka dia punya magnet punya cover. Geng. Lupa lah geng. Kita belum buka mangkuk kelas sebelah sana. Jadinya kita pasang satu skru dulu. Sebab kalau aku nak buka mangkuk kelas, aku akan masuk gear. Okey, sekarang kita buka casing magnet dia. Nanti kita yang pening nak pasang. Okey. Sekarang kita buka pump tuti punya cover tu. Kita cabut kabel dia, kita cabut hose pump tuti Dia mati impact tajam tau. Jadinya kalau dia kotor kan, kalau kotor kat tempat tu, korang jangan masukkan mati impact, korang tunggu buka. Korang ketuk sikit, bagi dia terbenam skru dia. Lepas tu baru kita buka Sebab sayang lah skru ni. Skru original ni dia senang rosak. Nampak? Sebab dalam ni dia memang orang cakap tempat laluan sprocket dengan rantai. Jadinya sedikit sebanyak dia mestilah ada pasti-pasti. Bila kita masukkan betul, benda tu insya-Allah boleh buka lah. Bila kita masukkan sikit tu yang kadang-kadang dia tak tercabut lah, dia dah bulat lah. Jadinya benda-benda macam itu yang kita tak nak menyusahkan kita. Buka kabel ni, korang kena kembangkan penyepit dekat kabel ni. Okay, bila kita dah kembangkan benda tu, kita tarik benda ni, kita pusing pakai spana 10 ke, pakai 10T ke. Lepas tu kita keluarkan. Lepas tu dekat atas ni dia ada lock. Lock pun dah tak ada. Boleh tarik macam gitu je, Mat. Ada lock tapi dia tak masukkan dengan betul Okay, jadinya lock ni tak dijual kan. Jadinya korang letak dalam magnet. Benda-benda yang orang cakap kecil-kecil kan, susah nak dijangka hilang tu, korang letak je dekat dalam magnet ni. Tak jadi salah pun Okay, lepas tu kita kena cabut ni, pulser ni. Dua ni. Alright. Macam biasa, skru letak dalam magnet. Okay, dia kalau macam double R, dia akan sediakan slot ni tau, untuk dia duduk dekat dalam rumah ni. Bila dia duduk dekat sini, dia dah tak ada gerak-gerak. Senang cerita, degree api dia memang tepat lah apa yang Kawasaki tetapkan. Kalau macam budak-budak jet, motor main jet, dia buang benda ni buang benda ni kiri kanan, senang cerita dia tak masuk dalam lubang rumah casingnya Lepas tu lubang ni dia panjangkan. Benda ni, pulser ni, kita boleh adjust span, kita boleh adjust ke belakang. Okay?
Jadinya pulser tu sistem nak adjust api tu dia bukan ke atas ke bawah macam gini dia ke depan ke belakang. Okey. Apa fungsi pulser ni? Pulser ni walaupun dia tak keluarkan api, tapi kalau dia tak mengalirkan arus elektrik, motor kita tak boleh hidup. Sebab dia bagi signal dekat CDI. Dia mengalirkan arus elektrik, CDI dapatlah baca kita punya api. Tapi kalau benda ni rosak akan ada api. Okay, satu, kalau kita nak check benda tu rosak memang susah. Kita kena ada meter ataupun kita modify pakai bateri. Kita sediakan satu mentol untuk kita tengok wire daripada bawah sampai atas function tak. Kadang-kadang banyak kali terjadi tapi bukan double arah. Motor-motor lain pun yang jenis ada pulser, kalau wire putus setengah, kita akan check macam mana tahu. Setengah motor kita akan check, contoh macam Yamaha, wire magnet dia warna merah hitam. Kita akan cari wire merah hitam, kita tengok ada api. Okey, ada api. Kita masuk dekat wiring, kita check lagi CDI keluar nak pergi ke coil plug, tak ada api. Kita try ambil CDI kat motor tu, kita masuk kat motor lain tu hidup. Sebab apa? Sebab pulser ni dia tak bagi signal dekat CDI, jadi dia memang tak ada api. Tapi sifat dia memang kalau kita try start motor, dia memang tak mengeluarkan api. Itu yang jadi susah. Penat mat cerita pasal pulser je. Kat magnet dia. Ini betul ketat ni geng, serius. Tak ada obatnya. Aku rasa motor ni memang tak pernah buka geng. Patutlah gilat-gilatnya lah bah. Aku rasa trik kasar ni Wave 125 aku rasa lah. Aku dah lupa lah. Okay, nak buka magnet ni pun kita tak boleh terus paksa dia. Kita kena layan. Okey, contoh dah macam gitu kan dah ketat kan. Kita jangan ikat lagi Kita ketuk benda tu. Alright. Lepas tu kita jet lagi. Ketat geng ni. Jadi kita akan pakai hammer yang besar sikit untuk kita ketuk. Okey, kalau dah macam gitu sampai tahap 3 kali dia tak boleh terkeluar, maknanya dia memang ketat. Kita jangan paksa lagi Okey. Lepas tu bila dah orang cakap ketat macam itu, kita nak pusing benda ni tak boleh tau. Kita tak payah pakai spanner, kita ketuk macam ni je. Dia boleh cabut Okey, jadinya apa yang perlu kita buat?